Jom ke gereja tak pernah jadi isu pun. Tak pernah jadi isu. Jom ke gereja tak ada jadi isu. In fact benda tu tak menjadi isu pun. Yang banyak jadi isu sebenarnya bila tiba-tiba tak setuju masuk neraka, itu jadi isu. Itu mula jadi isu. Bila cakap sekarang ini kalau bersama dengan DAP komunis, tu dah mula jadi isu. Malah dah kena saman dah. Lim Kit Siang kot saman siapa dia, saman Haji Adi kot berkenaan dengan komunis, saya tak ingat. Dah berkenaan dengan komunis sekarang ini. Dia bercakap tentang liberal, bahawa kekafiran. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Sebab kita nak bercakap tentang rakyat ni tuan-tuan. Kita dah kena mula bercakap, bukanlah kena mula, dah mula dah cakap tentang rakyat, tentang pembangunan dan sebagainya. Tetapi kita duk sibuk pasal benda ni. Kita duk sibuk benda yang tengah automate. Kita tengok mesin tu tengah berjalan secara automatik. Kita duk sibuk dak berdebat tentang mesin yang berjalan secara automatik. Tak payahlah. Proses pengampunan diraja ni pengampunan secara automatik. Maksudnya automatik ni bukan melalui ahli parlimen, bukan melalui Perdana Menteri. Ya, dia sebagai pengerusi panel lembaga pengampunan yang di-Pertuan Agong akan menentukan. So biarlah, habislah kat situ. Ampun tak ampun itu baginda yang akan tentukan, bukan kita. Bukan kita yang akan tentukan. Baik. So daripada situlah saya nak membawa pasal isu pembangunan ni. Sebelum saya pergi kepada kes apa orang kata, geng-geng, saya tanya DG tadi, betul ke ada promosi DJ kan dekat Sogo kan. Kan. Sebelum tu saya nak bawa cerita Sarawak sikit tuan-tuan. Kisah kasino Sarawak. Okey, dia macam ni background dia kan. Sarawak nak buat satu kasino. Okey. Sarawak nak buat kasino dalam dan nak dapat lesen kasino ni kena minta kelulusan daripada parlimen. Parlimen kena luluskan sebab kasino judi ni adalah di bawah akta adalah di bawah perlembagaan, di bawah list lesen judi adalah di bawah list 1. List 1 ni schedule 9, list 1 hak kuasa federal yang menentukan judi. Kerajaan negeri PBT bagi lesen premis judi, itu kerajaan negeri, tapi bagi lesen judi itu federal. Jadi sekarang ini Sarawak nak request lah nak buat kasino dekat Puncak Borneo tu. So PAS tak setuju. Okay, PAS tak setuju. Dalam parlimen tu lah ada perdebatan. Karim Hamzah, Menteri Pelancongan Sarawak kata, ini PAS jangan campur. Ini bukan masalah halal haram. Yang bukan Islam tak ada haram, tak ada halal tentang benda ni. Boleh je. Saya komen hari tu, saya kata, apa keperluan kita nak buat kasino kat Sarawak? Kita ni tak cukup sumber ke? Kita ni tak ada pendapatan ke? Kalau Pahang tu saya faham lah. Dia tak ada minyak. Kan? Tanah, yelah walaupun tanah dia luas, tapi pembangunan dia agak kurang lah kita berbanding dengan Sarawak. Dia tak ada natural resources seperti bauxite. Sarawak ada bauxite tau. Dia ada, Sarawak ada gas. Sarawak ada emas. Sarawak ada apa yang Rare Earth Element, REE, Sarawak pun ada. In fact, baru-baru ni Abang Joe announce satu lagi sumber baru carbon credit Sarawak daripada Janggut Duyung. Janggut Dugong. Janggut Duyung ke dia? Dugong Sarawak panggil Janggut Duyung, betul. Janggut Duyung. Resepi Janggut Duyung. Tonton Google sendiri Janggut Duyung tu kan. Janggut Duyung ni favorite food saya juga kat Sarawak ni. So daripada situ somehow dia berkenaan dengan carbon credit. Boleh digunakan untuk meresap, untuk menyerap carbon kan. Ni kalau siapa nak tengok boleh Google ni. Ni Janggut Duyung ni. Saya suka makan benda ni juga. Ada jual. So resources itu ada sebenarnya. Jadi kalau resources itu ada, apa keperluan kita nak pergi lagi kepada kasino? Pelancongan apa yang kita nak pergi lagi ni? Tak faham. Apa lagi perancangan apa yang kita nak pergi sampai kita perlu kepada kasino? Ini yang Dato' YB Tiong cakap itulah, Menteri Pelancongan tu kan. Kenapa Sarawak tak boleh buka kasino? Tanya Tiong. Menteri Pelancongan Seni Budaya Tiong King Sieng membidas kenyataan pengkritik yang menggunakan alasan agama bagi menyatakan bantahan mereka terhadap cadangan pembukaan kasino di Sarawak. Dia turut menggesa pihak terbabit supaya mencontohi pendekatan diambil negara Timur Tengah yang kebanyakan beragama Islam berbanding Malaysia yang punya penduduk berbilang kaum. Jika diperhatikan, kebanyakan rakyat Timur Tengah adalah penganut agama Islam. Sebaliknya, Malaysia sebuah negara berbilang agama dan kaum. Namun, pemikiran tingkah laku setengah ahli politik lebih konservatif dan takut berbanding di beberapa negara Timur Tengah. Banyak negara Timur Tengah beransur-ansur bergerak ke arah kesederhanaan. Sebagai contoh,
Amerika Arab Bersatu menganjurkan Miss World 2023 ini dan terdapat kasino mewah di Timur Tengah. Justru adakah Malaysia, khususnya Sarawak, tidak berhak untuk dibangun dan dimajukan? Kata beliau. Cerita UAE tuan-tuan. Bagi saya tak setuju pembinaan kasino. Bukan sebab agama. Okay, agama satu hal, tapi bukan sebab agama. Persoalan saya kenapa? Kenapa kita nak wujudkan kasino di Sarawak? Saya boleh guess, saya boleh meneka je lah. Yang pertama, sebab terlalu banyaknya slot-slot haram dekat Sarawak sampai kerajaan tak boleh cukai. Itu saya boleh teka. Jadi kerajaan tak boleh cukai, jadi dia nak buat slot. Tapi itu satu alasan. Ada satu alasan lain tapi saya tak nak sebut kat sini lah. Dengan resources yang kita ada, kita masih bercakap tentang pembangunan di Sarawak seolah-olah Sarawak tak membangun. Dan saya kata, kenapa Sarawak tak boleh membangun sebagaimana yang sepatutnya dia membangun? Paling utama sebab kerana pentadbiran, sebab utama korupsi, sebab utama perancangan yang tak betul. Duit macam mana kita longgokkan sekalipun tuan-tuan, tapi kalau perancangan kita tak betul ke arah pembangunan, keutamaan saya panggil sebagai priority setting. Saya ingat dulu masa Abang Jo, Ketua Menteri Sarawak, bentangkan pasal nak bina LRT. Terima kasih MK. Nak bina LRT. Dia kata kita kena bina LRT di Sarawak untuk ease, untuk memudahkan, untuk meredakan jam daripada Kota Semarahan ke Kuching dan juga jam di Kuching. Saya kata jam di Kuching dan jam di Kota Semarahan ni sebenarnya memang teruk, saya teruk, tapi tak lagi teruk lagi KKL lah kan. Teruk lagi KKL sana. Tapi saya nak bagi tahu ada kaedah lain. Dengan 10, masa tu dia nak bina LRT dengan kos 10 bilion. Dan 10 bilion ni Sarawak kata mereka yang akan tanggung. Saya tulis satu artikel, panjang saya tulis artikel tu. Saya buat kiraan. Saya kata macam mana kita kena belajar daripada Rapid KL, LRT Putra, 2 bilion kos, company bankrupt tuan-tuan. Tak boleh nak tanggung. Sedangkan Lembah Kelang ada 6 juta penduduk. Greater Kuching ni sampai Kota Semarahan dan sebagainya, tak sampai 500,000 pun penduduk dia. Jadi macam mana nak dapat pulangan 10 bilion tu? So saya buat calculation. Saya kata memang benda ni sepatutnya ada priority setting. Instead of investing 10 billion ke atas LRT tu, lebih baik dia lebarkan jalan, contoh kat Kota Semarahan, mana roundabout besar-besar tu buat flyover, buat underpass, buat traffic light. Itu adalah lebih baik dan lebih jimat dan lebih mudah. Dan kalau buat LRT pun orang lebih suka pakai kereta daripada LRT. Saya tanya tuan-tuan dan perempuan, majoriti tuan-tuan dan perempuan duduk Lembah Kelang pun tak guna LRT. Kecuali yang pergi kerja lah. Majoriti kita tak guna LRT pun. Ini kan pula dekat Bandar Kuching, nanti kita takut. Bukan saya nak menentang nak bina LRT tu. Tapi ada orang kata, Iswadi kau tak nak kemajuan. Bukan itu. Isunya, adakah itu dipanggil priority setting within development? Setting yang keutamaan, benda yang utama dalam development, dalam pembangunan kita. Is that really it? Sedangkan wang dana tersebut kalau kita bina underpass, flyover, roundabout dan sebagainya, jalan baru lebarkan, tak sampai pun 1 bilion. Tak sampai 1 bilion, 500 juta pun saya jamin tak sampai. Not even half a billion pun. Nak buat benda-benda tu. And yet kita nak bina. Lepas tu tak jadi. I think tak tahulah sebab artikel saya ke apa ke saya tak tahu. Tak jadi bina LRT. Buat ART pula. Sekarang ni ART dijangka siap 2025 tapi mungkin ada delay. Kita tak tahulah. Sebab delay sebab apa. ART ni, Abang Jo tak berani declare berapa dia punya cost. Dia tak berani declare berapa cost dia. Sebab dia tahu kalau dia declare cost, saya boleh calculate. Berapa daripada situ, pendapatan dia, perbelanjaan dia. Dan ART is a new technology. Sama juga dia buat bus hydrogen. Daripada bus hydrogen, 10 juta invest 2 bus dan 1 hydrogen adalah lebih baik kalau kerajaan invest on electric vehicle. Not fully hybrid ke electric vehicle ke electric development. Sarawak SEB, Sarawak Energy Berhad. So lebih baik dia buat development dalam bagaimana nak menggunakan SEB. Kita ada bakun. Macam mana dekat Semenanjung ni, dekat Semenanjung adalah empangan, tapi empangan bakun di Sarawak tu enough untuk nak salurkan seluruh Sarawak. How kajian boleh dibuat nak gunakan empangan yang ada tu, access of electricity yang ada, kita sebenarnya access terlalu banyak daripada bakun tu boleh digunakan kalau sekiranya kita nak go full EV.
Kalau kita nak go full EV, development boleh letak kat situ. Bas 2 biji dengan hydrogen tu 10 million was spent. Dan saya sendiri tak pernah naik bas tu, tuan-tuan. Jarang saya nampak bas tu. Dia bas free lah, bas hydrogen free, tapi jarang saya nampak. Again, bila kita bercerita tentang perkara itu, adalah lebih baik keutamaan diberikan kepada perkara tersebut. Hari itu saya pergi ke Sarawak Cultural Village, Kampung Budaya Sarawak. Saya terjumpalah 2-3 orang yang selalu follow live saya kan. Abang Nur Khalifah, kan? Abang Lim. Saya tak nak sebut nama penuh dia kan. Abang Lim. Dia tegur saya, Suardi, dia kata. Okay, kata, cerita-cerita saya kata, lebih baik duit itu, dana itu, dia investkan kepada rebuilding balik Sarawak Culture Village tu. Sarawak Culture Village ni dah bagus dah. Tapi tambahkan lagi, orang kata apa, benda apa yang ada dalam tu, perbaikikan apa yang dah lama kan. Sarawak Culture Village ni 30 tahun dah. Sarawak Culture SCV, Sarawak Culture Village 30 tahun. So nampaklah kelusuhan dia. Saya pergi daripada dia mula-mula dibuka, dan saya pergi 30 tahun ke 20 tahun, saya tak ingat lah. Saya pergi daripada mula-mula dahulu dia dibuka, sampailah baru-baru ni pun saya pergi kan, Sarawak Culture Village ni. Saya dah pergi lama dah. So kita boleh tengok berkenaan dengan Sarawak Culture Village ni, dan berkenaan dengan apa orang kata, apa benda yang kita boleh tambah kat situ, perbaiki kat situ dan sebagainya. Okay, right, itu yang berlaku sekarang ini. Baik, habis cerita kat Sarawak kat situ lah. Saya nak bawa cerita sikit tuan-tuan tentang pergaduhan yang sebelum kita pergaduhan UMNO di dalam di antara UMNO dan juga apa orang kata, dan UMNO dan juga what do you call that, Noh Omar dan juga UMNO lah, Isham Jalil kan. Saya nak bawa kisah hari ni lah. Cikgu Bat ni, dia buat demonstrasi. Cikgu Bat dia buat demonstrasi, minta Anwar turun, dan demonstrasi itu dia buat dekat Sogo. Itu biasa kalau kita reformasi dulu, kita biasa buat kat Sogo lah kan. So dia buat kat Sogo. So dia buat belon lah. Saya buat lawak lah hari ni, saya kata kan, DJ dia buat promosi ke? Okay, jadi kita tengok apa nama, Cikgu Bat punya statement, dan kita akan komen. Ini sangat pekak dan lebih layak digelar sebagai rejim campuran Harapan Nasional atau Hanat. Kerana rejim Hanat ini tidak pernah mendengar dan terus dengan cara dia sendiri, dan tak peduli kepayahan rakyat di bawah. Dia terus berseronok umpama badut negara cuba menghiburkan rakyat. Dalam keadaan kerja hakiki dia sebagai Perdana Menteri, dia tak buat. Berjalan ke bazar raya, pergi menyanyi sana sini, naik helikopter, naik kapal terbang sana sini. Anwar, kalau kamu nak jadi penghibur, kamu jadi badut negara, tukar PM segera. Kalau dia terus pekak dan menjadi badut negara seperti ini, kita tak punya pilihan. Malah hari ni pun terhasil 14 orang, 18 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Termasuk ni yang tukang ambil gambar ni 16 orang. Apabila ni SB kot. 17 semasa lah. Ramadan, orang bercakap soal 1 Mei, soal kepayahan hidup rakyat dan sebagainya, mendesak demonstrasi. Itu pun di atas pertimbangan kita bincang dengan pelbagai pihak. Khususnya ini adalah hari raya. Kena ingat, ini Idul Fitri paling tertekan seluruh rakyat Malaysia dalam sejarah yang panjang Malaysia merdeka. Dan kita melihat bahawa mobilisasi besar sangat tidak sesuai pada masa ini. Tetapi suara bantahan rakyat harus didengari dan harus diperdengarkan keluar. Oh, dia kata pada masa ini mobilisasi rakyat tak sesuai dalam jumlah yang besar tu, yang dia bawa. Dia bawa belon lagi banyak daripada orang tu. Kenapa bawa belon? Kenapa dia bawa belon, tuan-tuan ya? Sebab belon tu nampak macam kepala orang kan. Jadi kepala orang tu nampak lah ramai kepala kat situ kan. Okey, tak apa, kita teruskan. Kita mengambil masa kurang daripada 60 hari, pasti akan ada mobilisasi besar kalau keadaan begini kekal. So dia kata dalam masa 60 hari 3, 6, 2 bulan. So hari ni 2 hari bulan. So 2 hari bulan 2 hari bulan 5, 2 hari bulan 6. So 2 hari bulan 7 nanti akan ada demonstrasi besar-besaran. Baik, sebelum 2 hari bulan 7. Dan kena ingat bahawa kita tidak membincangkan, gerakan ini tidak membincangkan persoalan pertukaran kerajaan. Gerakan ini adalah PM yang sangat gagal dan tidak tahu buat kerja. Kita ada 5 alasan yang penting. Okey, dia kata ada 5 alasan kenapa PM ini gagal. Baik, kita dengar alasan beliau. Pertama, ialah persoalan kos sara hidup, apa semua ni tak selesai.
Tapi apa Anwar buat? Anwar pergi berjalan-jalan. Dia Perdana Menteri pertama Malaysia yang pergi semua bazar raya. Oh, dia boleh menyanyi, dia boleh rakyat tengah menderita ni. Dia boleh naik helikopter, pergi berjalan sana, pergi berjalan sini, naik jet, pergi sembahyang Jumaat, balik ke Port Dickson pun naik jet. Dan ini Jap. Dia kata apa? Balik ke Port Dickson naik jet. Dekat Port Dickson tu dia ada lapangan terbang apa kat Port Dickson? Pertama, kos sara hidup. Dia kata, kos sara hidup. Kita dapati bahawa kos sara hidup daripada segi inflasi dah mula menurun. Dia tak drastik tapi dia menurun. Dan juga dia tak pernah komen tentang kos sara hidup sewaktu PN memerintah. Kita mewarisi kos sara hidup daripada PN memerintah. Ni saya nak cerita tuan-tuan 5 bulan, 6 bulan yang lalu, jangan Cikgu Bat buat lupa, bahawa pada masa itu kerajaan yang dia sokong sekarang ini, PN yang dia sokong sekarang inilah yang memerintah. Jangan lupa benda tu. Dan kita mewarisi kos sara hidup. Simen naik dengan mendadak, telur naik dengan mendadak, tepung naik dengan mendadak, minyak naik dengan mendadak, seluruh barang naik dengan mendadak. Kita mewarisi dan nak sekarang ini deflatekan inflasi yang berlaku pada zaman mereka. Dan KWSP adalah penyebab terbesar kenapa inflasi melonjak terlalu tinggi, OPR naik 4 kali. Cikgu Bat tak sebut pun benda tu. Baik, kita dengar alasan kedua dia. Tengok dia garu kepala tuan-tuan, dia tahu dia bohong. ni naik helikopter, ini benda gila. Ini benda yang sangat gila. Naik helikopter benda gila. Dia helikopter dia pergi mana? Dia pergi Hawaii. Macam Najib dulu, dia pergi Hawaii ke? Kan? Dia pergi Hawaii ke naik helikopter tu? Pernah jawab soalan ini? Kedua ialah dia gagal untuk mengawal kabinet kerajaan tu. Dia gagal. Kerajaan dia gagal mengawal kabinet. Sampai ada orang bernama Dipak, toke yang buat deal telur ni, telefon kepada backbenchers. Backbenchers. Dia punya backbenchers. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Ini gila apa? Sampai sekarang Anwar senyap. Anwar tak senyap dengan isu ni. Dah ditanya, minta detail bagaimana orang tu boleh telefon daripada PMO, tetapi apa orang kata, ahli parlimen yang mendakwa perkara tersebut tidak berjaya datang dengan bukti yang dia kata dia kena call dengan Dipak. Malah company yang dikatakan terlibat dengan Dipak itu sendiri sekarang ini dah saman Azmin Ali tentang isu Dipak ni. Saman Azmin Ali, dan juga nak saman, hantar surat kepada menteri MCA tu, siapa nama dia? Alamak. Wee Ka Siong. Aku dah lupa nama dia. Wee Ka Siong. Sampaikan Wee Ka Siong kata, saya dalam parlimen takkan saya boleh kena saman. Memang tak boleh kena saman pun. Sebab dia cakap dalam parlimen. Cuba cakap dekat luar parlimen, dia berani tak berani? Company tu sekarang ni nak saman. Tiba-tiba, Cikgu Bat nak bawa hujah kedua tentang telur. Alamak Cikgu Bat. Hujah tu tak kena dengan Dipak ni. Dah kena saman dah Azmin Ali tau. Kita dengar lagi. Dalam keadaan tekanan undang-undang makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata kelola apa semua, dia mengarut pembaziran. Dan keempat ialah keempat? Mana pergi ketiga? Oh, dia cakap tentang, dia terfaham tak cara dia cakap tu? Dia tak ada point tau. Tentang pembaziran ke tata kelola ke laut. Dia apa point dia sebenarnya? Ajak aku dengar balik ajak apa dia cakap. Makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata kelola apa semua, dia mengarut pembaziran. Dan keempat ialah keharmonian kaum itu makin terjejas. Mana yang ketiga? Jap, ada yang ketiga sebab dia. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, ini gila apa? Sampai sekarang Anwar senyap. Dalam keadaan tekanan undang-undang makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata, dia punya backbenchers. Backbenchers deal telur ni nama Dipak. Sampai ada kerajaan dia gagal. Dia gagal. Kerajaan dia adalah kerajaan. Kedua ialah dia gagal. Betul. Dalam keadaan kedua, tapi dia cakap yang ketiga makin meningkat, dia cakap pembaziran. Dan keempat ialah keharmonian kaum itu makin terjejas apabila dia gagal mengawal keadaan di AP dan sebagainya, apabila isu jom ke gereja. Selama ni tak ada masalah. Orang tapi dia muncul masalah keharmonian kerana apa? Kerana mereka melanggar kontrak sosial dan melanggar perlembagaan negara. Isu jom ke gereja tak pernah jadi isu pun tuan-tuan. Jom ke gereja tak pernah jadi isu pun.
Tak pernah jadi isu. Jom ke gereja tak ada jadi isu. In fact benda tu tak menjadi isu pun. Yang banyak jadi isu sebenarnya bila tiba-tiba tak setuju masuk neraka, itu jadi isu. Itu mula jadi isu. Bila cakap sekarang ini kalau bersama dengan DAP komunis, tu dah mula jadi isu. Malah dah kena saman dah. Lim Kit Siang kot saman siapa dia, saman Haji Adi kot berkenaan dengan komunis, saya tak ingat. Dah berkenaan dengan komunis sekarang ini. Dia bercakap tentang liberal, bahawa kekafiran, bahawa ini akan agenda kristianisasi. Itu agenda orang Cina nak, orang bukan Melayu nak pergi ambil alih negara kita. Siapa yang bawa isu-isu ni tuan-tuan? DAP bawa ke ataupun PAS dan juga PN yang bawa? Yang lebih prominent sebenarnya PAS dan juga PN yang memainkan isu ini. Baik, kita dengar. Yang ketiga dia tak ada hujah tadi, dia keempat terus. Okey. Dan tidak ada tindakan. Saya boleh mengatakan ialah kurang daripada 60 hari akan ada mobilisasi. Okey, dia tak sebut yang kelima. Mungkin potonglah kat situ, tak apalah. Saya tak nampak point dia kat situ. Tak, kita dah jawab dah. Kan? Even isu jom ke gereja itu pun adalah atas usaha nak memahamkan umat Islam, umat Melayu kita berkenaan dengan cara fikir bangsa dan agama yang lain. Setuju tak setuju itu cerita lain. Tapi supaya lebih kita memahami, maka lebih kita mengetahui